Okey. Balad apa? Negeri boleh, negara boleh. Kita ada surah Al-Balad. Dalam Quran kita ada la uqsimu bihadzal balad. Balad itu jadi nama salah satu surah dalam Quran. Balad. Jamak dia bilad. Bilad. Ba lam alif dal. Bilad. Gini. Faham ya? Kalau singular baladun. Pluralnya bilad. Jadi lagu kebangsaan Mesir itu negaraku lah. Biladi, biladi, biladi. Maknanya lagu itu lagu negaraku lah. Lagu kebangsaan dia. Okey. Jadi bila perkataan balad itu muzakkar, katakanlah kita letak balad tu sama macam katakan ustaz Muhammad katakan muzakkar. Jadi sifat dia kena aminan. Kalau balad tu kita tukar Fatimah ke ustazah ke Aminah lah. Nampak tak? Itu beza muzakkar dengan muannas. Disebabkan balad itu muzakkar, sifat dia apa? Aminan. Kalau kita letak dekat situ Fatimah ataupun ustazah, dia jadi apa? Dia jadi aminatan. Aminah lah. Itu maksud dia. Jadi sifat kena ikut orang dia dalam bahasa Arab. Kalau objeknya muzakkar, sifatnya muzakkar. Kalau objeknya muannas, sifatnya muannas. Jadi kalau ustaz, amin. Ustazah, aminah. Yang ustaz aminah pula. Jadi baladan, negeri amin. Yang aman. Negeri yang aman. Tapi sebenarnya masuk asal dia sebenarnya bukan negeri aman tu. Kalau aman dia amnun, aman. Okey. Kalau aman ada kata apa? Kalau aman aman ada kata amnun, aman. Amno tu saya. Amno pati. Amnun. Amnun, aman. Alright. Ini saya nak jelaskan lah. Maknanya daripada perkataan amnun ni, ini yang orang Melayu ambil jadi A-M-A-N. Aman daripada sini. Okay. Maknanya apa beza aman dengan amin? Walaupun daripada kata dasar, walaupun kata dasar yang sama. Maknanya, kalau negeri itu aman, amanlah, aman, sentosa, sejahtera, tak ada apa-apa. Hamzah wasal ke apa tu? Ini. Alif. Jangan alif dia tu. Ini hamzah qata'. Okey. Domah Ada. Domah. Doma. Amnun, domah lah. Okey. Yang kita punya dalam ayat itu ialah amin. Aminun, aminan, aminin, aminun. Belakang tak ada masalah. Okey. Tengok Okey. So saya cuba bezakan. Tengok Ini aman, ini amin. Okey. Katakan kita kata apa? Alhamdulillah. Hari ini negara masih aman. Okey, maknanya suasana terkawal lah. Okey. Tapi kalau amin, kita ada seorang cikgu kat sekolah kita ni, dia bersifat sebagai amin. Apa bersifat sebagai amin? Dia ni mengamankan keadaan. Dia ni kalau ada apa-apa masalah, dia yang akan mengamankan, dia akan tenteramkan, dia akan ini Jadi maknanya salah satu kelebihan yang Allah bagi kepada Mekah itu apa? Orang masuk dia mengamankan orang. Faham tak? Maknanya orang yang masuk ke situ jiwanya jadi tenang. Jiwanya jadi tenteram. Maknanya dia dapat keamanan. Seolah-olah Mekah tu macam orang yang akan mengamankan, menenangkan.
mententeramkan. Jadi haza baladan amina. Ini negeri yang, walaupun kita terjemah aman, tapi sebenarnya maksud dia negeri yang menenangkan, mententeramkan. Okay, meleleh mata dengan imam baca, tak faham pun, tapi meleleh mata. Okay, ini boleh lah tu. Warzuk. Okay, warzuk pun fi'il amar di situ. Razaqa. Jadi yang itu asalnya apa? Razaqa. Okay. Yarzuku. Alright. So, mati dia razaqa. Baraknya yarzuku. Telah beri rezeki. Razaqa yarzuku. Okey. Urzuk. Berilah rezeki. Engkau. Itu fi'il amar asal. Kita terjemahkan engkau. Engkau di situ maksudnya Allah. Warzuk, dan engkau rezekikanlah. Engkau berilah rezeki. Kepada siapa? Ahlahu. Ahlinya. Maksud ahlinya? Ahlinya maknanya members of. Penduduk. Ahli kelab. Jadi maknanya penduduknya lah. Rezekikanlah penduduknya. Penduduk Mekah itu. Yang waktu itu Nabi Ibrahim tahu sampai hari kiamat pun tak boleh nak tanam pokok sebab kering kontang. Jadi dia doakan apa? Supaya Allah beri rezeki kepada penduduknya min daripada as-samarat, buah-buahan. Rezekikan buah-buahan. Maksudnya apa? Tak semesti tanam kat situ lah. Datang daripada tempat lain. Datang daripada Taif, datang daripada Madinah. Okay, alright. Kemudian baris yang kedua. Baris yang kedua, wallahu alam. Ini rasanya doa daripada Nabi Zakaria. Bila Allah kata isteri dia tak lagi akan mengandung, dia pun macam ya tak ya jugalah. Kan? Bukan ya tak percaya kat, bukan ya tak percaya kat Tuhan, tapi ya tak ya sebab apa? Dah tak berapa muda ni. EPF pun dah keluar lama ni, tentunya. Alright. Jadi di sini bukan dia doa tu bukan tanda dia was-was dan sebagainya, tapi untuk apa? Untuk mengukuhkan lagi. Untuk sebagai menambah keyakinan. Sebab itu dia minta kepada Allah, qala rabbi ij'al li ayah. Qala, dia berkata, dia telah berkata, Rabbi, Tuhanku, ij'al, engkau jadikanlah, engkau buatkanlah, li, bagi aku, bagiku, ayatan, satu tanda, sign, S-I-G-N. Satu, orang Melayu kata petanda. Orang Melayu satu petanda. Apa tandanya? Alright. Waj'al lana min ladunka waliyan. Waj'al lana min ladunka nasira. Tengok ladun. Ladun di situ. Tapi ladun ni biasa dia akan datang dengan min lah. Dia tak datang seorang. Dia tak tulis ladun satu perkataan. Biasanya akan ada min sebelum dia. Tapi makna dia sama begini. Ni yang sinonim dengan dia. Inda. Perkataan indallah. Di sisi Allah. Jadi yang seerti dengan indah di situ apa? Ladun. Mil ladun. Tapi biasanya kadang-kadang dia tambah dengan dhamir lah. Min ladunna, min ladunka.
Okey. Kalau orang-orang apa? Kalau orang-orang yang ala-ala sufi sikit, dia kata laduni. Ilmu laduni. Ilmu laduni tu apa? Adalah ilmu yang direct daripada Allah lah. Tak payah belajar, dia dapat. Wallahualam. Okey. Jadi waj'al, dan engkau jadikanlah. Dan engkau jadikanlah. Ini doa lah ni. Ni ayat Quran. Boleh pakai bila-bila masa dalam keadaan kesusahan, kepayahan, rasa terancam, rasa dah tak ada harapan, macam dah putus harapan, tak ada pertolongan, bantuan dan sebagainya. Kita pun kata waj'al, dan engkau jadikanlah, la bagi, lana bagi kami, min dari, ladun sisi, dari sisi, ka engkau, dari sisi engkau, wali, pelindung, pembela, wa, dan ij'al, kau jadikanlah, la bagi, na kami. Sekali lagi, min ladunka, ulang sekali lagi ya. Sama macam depan tadi. Min daripada, ladun sisi, ka engkau, nasira, penolong, pembantu, nasir. Okey. Alright. Yang lain kalau ketinggalan apa semua, tekan je mikrofon tu, jangan risau. Kira kat situ buat. Okey. Ni kena touch screen dulu, lepas tu baru boleh nampak apa? Nampak dia Gambar. punya gambar dekat bawah belah kiri. Yes, Ada gambar sebab speaker tu. ya, gambar speaker tu. Jadi ada setengah orang yang baru, jadi sebab itulah. Kalau Yes. kita dah mute semua mungkin ada tak pandai, tak berapa nak cakap lagi kan. Tas macam tu, tekan sekali skrin tu nanti keluar ada gambar macam aiskrim kat bawah tu, tekan. Kadang-kadang nanti terkeluar pula semua. Hari ni kita akurlah dulu. Okey. Di apa? Jadi kena tekan dulu takut kalau menjerit kan tak guna. Suara hilang, orang tak dengar lah. Okey. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Di dalam satu ayat ini dia sudah bantu kita. Maknanya tak perlu lagi buka kamus. Dia sudah bagi singular dan plural. Singularnya mana? Ilah. La ilaha illallah. Ilah. Itu singular. Satu. Di hujungnya plural. Alihah. Alihah. Tuhan. Ilah Tuhan. Alihah. Tuhan. Okey. Alright. Jadi ayat ini cabaran. Menunjukkan betapa degilnya Bani Israel itu. Walaupun sudah lama dengan Nabi Musa, sudah didakwah, sudah diajar dengan Taurat dan sebagainya, tapi ketika melalui sebuah kampung yang orangnya tidak beriman dengan Nabi Musa dan mereka menyembah berhala-berhala, tiba-tiba dia kata apa? Dia orang ada patung, kita orang buatlah patung sekali nak sembah. Itu pula dia minta. Sebab itu dia kata apa? Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ya Musa, wahai Musa, ij'al,
Engkau jadikanlah. Ataupun makna konteks di sini apa? Kau buatkanlah. Engkau adakanlah. Kita boleh terjemah begitulah. Lana bagi kami ilahan, Tuhan, satu Tuhan, suatu Tuhan, satu berhala, satu patung, satu sembahan. Kama sebagaimana. La bagi, lahum bagi mereka, alihah, Tuhan-Tuhan, patung-patung, sembahan-sembahan. Okay. Alright. Kemudian baris yang seterusnya itu seolah-olah lebih kurang macam baris ketiga yang tadi kita baca. Cuma baris ketiga tadi kita minta apa? Wali. Kita minta nasir. Sekarang ni kita minta sultan. Ini bukan As-Sultan Abdullah ibni Almarhum, kan? Cuma kebetulan perkataan tu kita guna dan kita nisbahkan untuk raja. Sebab perkataan sultan itu menunjukkan kekuasaan. Okey, menunjukkan perlindungan. Alright. Jadi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa dan ij'al, engkau jadikanlah, li bagiku, min dari, ladun sisi, ladunka sisi engkau, dari sisi engkau, sultanan, sultan, pelindung, penguasa yang dia bersifat sebagai nasira, penolong, yang menolong, yang membantu. Sultan. Okey. Baris yang ketiga akhir, waj'al li waziran min ahli. Ini ayat ni dia sekali dengan ayat apa? Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Kemudian di hujung tu ada tujuan kenapa Nabi Musa doa supaya lidah dia lancar, supaya Harun jadi pembantu dia. Disebut dalam ayat kai nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira. So boleh bacalah, cari wa dan ij'al, engkau jadikanlah, li bagiku, bagi aku, wazir. Wazir maknanya penolong, pembantu. Tapi hari ini perkataan wazir dalam pentadbiran digunakan menteri. Menteri. Maknanya dia tak ambil bahasa Arab, dia ambil bahasa Sanskrit. Menteri ji, marah menteri. Mantri itu bahasa Sanskrit. Okey. Wazir. Tapi kalau itu yang Sanskrit lah. Tapi kalau kita tengok yang cerita Hindustan, kalau cerita yang dia buat babak-babak kerajaan Islam, kerajaan dinasti Mughal dulu tu, dinasti yang Islam dulu, dia akan kata Wazir Azam. Wazir Azam. Kerana menteri lah. Azam tu Azam lah. Wazir Azam dia kata. Wazir Azam tu mana? Menteri besar. Ketua menteri lah. Jadi kalau kerajaan Islam dia pakai wazir lah.
Ataupun wallahu alam, kalau baca sejarah India yang dalam bahasa Inggeris, kalau minat baca buku tu, maknanya zaman-zaman dia ditakluk oleh Inggeris. Lama juga dalam 200 tahun lebih, dekat 300 tahun kan. Jadi wakil-wakil Inggeris daripada London tu, daripada ratu ke daripada king tu, tak kisahlah sama ada resident general ke apa semua, tapi ada satu pangkat tu dia tulis begini ataupun dia tulis Wizurai. Kalau pernah dengar lah. Maknanya macam perkataan wazir. Tak tahulah. Cuba cek boleh lah. Sebab kadang-kadang dia ubah-ubah lah. Okay. Alright. Jadi waziran, pembantu, penolong. Kalau boleh penolong tu tak payah ambil orang luar lah, ambil daripada ahli keluarga senang. Min ahli, dari ahli keluarga tu. Harun tu lah. Okey. Dan dia baris yang kedua, Rabbana waj'alna. Okey. Baris yang kedua, jangan salah baca Itu bukan muslimin, muslimaini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Okey. Itu antara dalil ulama kata semua nabi-nabi dan rasul itu beragama Islam. Tidak ada istilah agama Yahudi, agama apa dan sebagainya lah. Okey. Cuba tengok di situ perkataan apa? Muslim. Kita ada perkataan muslimun. Okey. Kemudian kita ada perkataan right. Kalau seorang Muslim. Okay. Kalau dua orang, cuba tengok dua orang tu. Muslimani, muslimaini. Kalau berdua, muslimani. Ataupun muslimaini, walidaini. Dua orang. Okey. Muslimah ni tu dua orang. Dua orang Muslim lah. Dia boleh pakai dua-dua, sama ada muslimah ni boleh, muslimah ini pun boleh. Okey. Kalau ramai? Muslimun atau muslimin. Yes. Okey. Kalau ramai muslimuna ataupun muslimina. Okey. Alright. Muslimun ataupun muslimin. Tak lama sikit Ustaz, bagi sempat orang tengok dulu. Tak sempat tengok dah kena tarik ya. Kejap sangat. Kejap sangat subsidi Okey, muslimun ataupun muslimin. Ini ramailah. Okey. Muslimin. Okey. Kemudian ada satu lagi. Okey, cuba tengok. Ada lagi satu kat situ. Cuba tengok. Baik. Sini. Kalau lelaki apa? Muslimun. Lelaki Muslim, betul? Ya. Perempuan? Muslimatun. Lelaki kita panggil Muslim lah. Jadi kalau ada orang nama dia ni Pakcik Muslim, yang ni nama dia Pakcik Muslim katakan nama dia Muslim lah. Maknanya Muhammad Muslim, Siti Muslimah. Jangan Siti Muslim, tak edit. Okey. Okey. Alright. Dalam ayat kita ada perkataan muslimah, cuba tengok. Wa min zurriyyatina ummatan
Muslimah. Muslimatan. Jadi perkataan muslimah dalam ayat itu bukan orang perempuan. Perkataan muslimah kat sini bukannya muslim lawannya muslimah. Perkataan muslimah dalam ayat kita itu ialah sifat kepada umat. Umat sebelum dia, umat. Sebelum tu kita ada berkata apa? Umat. Jadi perkataan umat, ummatun. Bila umat itu ialah muannas, sifat dia kena muannas lah. Maknanya macam saya cakap tadi kan, kalau orang itu ataupun objek itu bernama Muhammad, sifatnya kena Muslim. Tapi kalau kita tukar Muhammad ni kepada Fatimah ataupun Ustazah, Muslimah lah. Okey. Di dalam ayat kita, umat, dia merangkumi lelaki atau perempuan. Maknanya Muslimah di sini bukan orang Muslimah. Tapi ini sifat kepada umat. Maknanya umat yang Muslimah. Jadi apa maksud umat yang Muslimah? Itu kita balik kepada makna asal Islam, iaitulah berserah diri, tunduk, patuh. Jadi ayat ini maknanya doa semasa Nabi Allah Ibrahim dan anak dia Ismail membina Kaabah. Ketika mana dia bina binaan Kaabah ketika itu, susun-susun batu binaan Kaabah itu. Okay. Alright. Okay. Cuma dalam Quran kalau kita baca kan, dia tak kata bina Kaabah tau. Dia kata apa? Ini surah Baqarah ni. Mendirikan. Yes, dia kata wa iz yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim menaikkan. Jadi maknanya kalau kita ambil ayat tu, kita relate dengan riwayat-riwayat, mana betul lah bahawa malaikat yang bina Kaabah bukan manusia. Makna rumah pertama, dia tak kata secara direct dalam Quran malaikat yang bina, tapi dia understood dengan ayat Allah kata inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Rumah ibadah pertama yang Allah bina di atas muka bumi itu ialah Kaabah. Jadi maknanya daripada Adam lama-lama dia hilang. Seolah diruntuh, tak dijumpai. Jadi Nabi Ibrahim dia bukan buat dalam arti kata benda yang baru kan. Seolah macam dia korek-korek balik, cari tapak asal tu, tinggikan balik. Maknanya benda tu dah ada. Dia naikkan saja, tinggikan. Jadi sebab itu ketika dia bina Kaabah itu, buat balik Kaabah tu, naikkan semula, dia kata Rabbana, wahai Tuhan kami. Itu doa dia. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, dan Engkau jadikanlah kami. Tapi ada perkataan binaan juga kan dalam Al-Quran tu, dalam surah Al-Baqarah tak silap saya. Binaan. Ada juga kan perkataan tu? Binaan yang apa? Kaabah ke apa? Bukan, perkataan binaan tu. Ada juga kan maksudnya? Binaan itu yang wassama'a bina'a. Dan langit sebagai binaan. Itu binaan dah arti kata bangunan yang kukuh lah. Okey. Dia bahasa Arab binaan pun binaan juga. Bunyan pun binaan juga. Bunyan? Ya, bunyan. Cuma orang Melayu jadi orang bunyan dah pula orang Melayu. Yang kita baca Nabi kata buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Bunyan. Bukan orang bunyan. Waj'alna, dan Kau jadikanlah kami di sini 2 orang. Bukan kami itu ramai.
Kami dalam arti kata Nabi Ibrahim dengan anak dia je lah. Nabi Ismail. Muslimah ini dua orang Islam. Dua orang yang berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Laka, bagimu, kepadamu. Okey. Kemudian doa itu dia extend untuk seluruh zuriat-zuriat dia. Wa min zurriyyatina, dan daripada zuriat kami. Ini mufrad ke Ustaz, zuriat? Zuriat di sini mufrad, tapi ada na belakang tu confirm ramai lah. Okey. Dia tak payah lagi zuriat kami, zuriat. Sekali pun juga sebab ada na. Wa min zurriyyatina, dan daripada zuriat kami, ummatan, umat manusia yang apa? Muslimatan, muslim, berserah diri, tunduk, laka, bagimu, kepadamu. Muslimatan tu apa? Apa dia? Muslimatan tu. Muslim lah. Muslim. Tu kata tunduk tadi saya heran. Yalah, umat yang tunduk, umat yang berserah diri. Muslim tu maksudnya tunduk ataupun berserah diri, laka, kepadamu. Okey. Laka kepada. Lah bagi engkau, kepada engkau. Bagi engkau. Okey. Cuma kalau kita habiskan ayat tu, kita akan faham di sana, walaupun yang berdoa ni ayah, walaupun yang berdoa ni Nabi dan Rasul, yang secara naturenya Allah akan kabulkan doa itu, tetapi di sana Allah sebut tidak semestinya. Sebab Nabi Ibrahim ni dia minta seluruh zuriat keturunan dia. Kan? Jadi rupanya kalau kita baca ayat tu sampai habis, Allah kata di hujung tu, Allah kata la yanalu ahdi az-zalimin. Doa aku ini tak akan dapat direalisasikan, dicapai, andai kata ada daripada zuriat dia itu orang-orang yang zalim. Mana kalau zalim, tak kira lah cucu Nabi ke, cucu Rasul ke, cicit Rasul ke, out lah. Kalau zalim biasa kan? Zalim dah arti kata syirik lah. Okey. Zalim banyak darjat dia. Tadi kita cakap kat speaker tak dengar, kita hentak geram tu kira zalim juga, tapi tu tak ambil syirik. Sabar je lah. 5 kali cakap tak dengar-dengar ni geram juga, hentak sekali kan. Tu kira kalau ikut zalim juga tu. Tapi yang tu tak sampai syirik lah. Zalim ni maksud syirik lah. Zalim dah arti kata inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah syirik adalah zalim yang terbesar. Okey, yang terakhir. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ini doa juga. Ini bukan doa ni. Ini bukan doa minta pada Tuhan. Jangan salah faham ni. Walaupun kita baca daripada atas ij'al. Ini bukan. Ini hantar resume. Maknanya kalau baca Quran, seolah-olah kalau seseorang itu memang dia yang berkelayakan, tidak menjadi masalah, dia minta satu-satu position. Sebab kalau dia biarkan position tu jatuh pada orang yang tak sepatutnya, seolah akan jadi mudarat yang lebih besar. Yang tak boleh ialah tak tahu apa-apa pergi minta. Yang itu nak kena sepak sekali kan? Itu tak sedar diri namanya. Tapi dalam ayat ini jahil lah Ustaz. Cuba tengok ayat ini direct, maknanya clear cut. Nabi Yusuf minta position Menteri Kewangan. Nampak tak? Dia sendiri yang minta Menteri Perbendaharaan.
Kerana apa? Di hujung tu dia senaraikan kualiti yang dia ada. Dia punya apa orang panggil prerequisite yang orang lain tak ada. Dia ada dua sifat. Pertama, dia adalah hafiz. Kedua, dia adalah alim. Maknanya kalau saya layak, tak ada masalah saya minta. Alright. Jadi ayat ini bukan doa, ayat ini ialah ayat ketika mana dia mengajukan permohonan kepada raja pada ketika itu. Nabi Yusuf dia tak ada raja, dia jadi menteri saja. Dia kata Aziz, dia ada istilah Aziz pada ketika itu. Ada raja di mana? Di Mesir pada ketika itu. Jadi qala, dia telah berkata, Yusuf berkata, ij'alni, engkau jadikanlah aku ala atas. Atas ni lah arti kata apa dalam kurungan? Portfolio dia. Portfolio apa yang dia minta? Khazanah. Khazainil ardi. Khazanah bumi. Hasil bumi. Tapi tak ada dah jawatan tu sekarang. Menteri Hasil Bumi kat Malaysia tak ada lah. Secara literally tak ada lah. Kenapa dia minta itu? Kerana dia kata ini bukan periak, ini bukan orang kata mengangkat diri, ini kita sebut secara insaf. Maknanya apa? Ini sesungguhnya aku hafiz, orang yang sangat menjaga, orang yang sangat memelihara, betul-betul teliti lah nanti kata, very particular, berapa keluar, berapa masuk. Maknanya dia orang yang hafiz, dia menjaga, dia pelihara, dan dia juga seorang yang alim. Dia seorang yang berilmu pengetahuan, ada kelayakan dalam bidang itu. Okey, rasanya ini boleh kita linkkan dengan hadis yang Nabi kata, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau satu-satu jawatan, satu-satu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Maksud tunggulah hari kiamat tu apa? Tunggulah kehancuran lah. Habislah. Itu maksud. Jadi di sini kita lihat Hafiz tu menjaga dengan teliti lah Ustaz. Hafiz tu mana penjaga, pemelihara. Yes. Orang yang jaga betul-betul lah. Sekupang pun dikira. Okey, kertas sudah tamat. Kita nak masuk nota baru hari ni. Jadi kalau boleh minta izin speaker parlimen bukakan speaker semua, biar bergaduh, nak bertendang bergaduh pun tak apa hari ni. Sekarang ni tak boleh macam tu Ustaz, sebab apa tu? Oh, kena seorang-seorang buka. Dia kena seorang-seorang buka. Sekejap. Okey. Sebab kalau yang saya pakai tu host boleh ni, host boleh. Dulu boleh, sekarang sekejap Kak Rozi cuba mute all dulu. Dia tak boleh unmute dah. Unmute dekat mic tu. Ya Kak Ruby, tapi tak semua orang pandai. Okey, sekarang macam mana nak buat ni? Pergi sendirilah. Ya, tak semua pandai. Tak semua yang pandai. Yang pandai itu alhamdulillah, yang dah familiar tu alhamdulillah. Yang tak pandai itu macam mana Sayyid Razi nak buat? Okey, tak apa. Cuba dulu touch screen, touch Zoom. Yang Zoom kita tu. Lepas tu di sebelah kiri handphone kita ataupun sebelah kiri laptop kita ada mute. So unmute, dia tulis unmute, dia cross merah kan. So press dekat situ mikrofon tu. Tekan mute. Unmute.
Tekan unmute. Hah? Okey, Amir Kamirul belum ada lagi. Aisyah. Kak Siti aja tekan aja komputer tu. Asma tak payah sebab dia dengan Kak Siti. Kak Zah okey dah? Dayan, Kak Zah dah okey, dah ada suara. Diana Alias pun tak ada. Ustaz pun belum on lagi. Kak Hamidah. Okey. Itu dah riuh tu. Okay. Nuripa. Hamidah, Tuan Haji Aziz. Ya aja tu. Okey. Kak Nur Aziza pun belum. Siti Hajar Kak tak Nurisa lagi. pun belum lagi. Hamidah. Kak Siti Hajar pun belum lagi. Okey. Kak Asma tak apa, dia share dengan Kak Siti Hajar. Salah seorang boleh on Okey, tak apa. mic pun dah cukup. Siapa nak tekan senyap pun tak ada masalah. Nurisa. Kak Nurisa touch screen. Kalau nak kekal senyap tak ada masalah. Yang nak kekal senyap tak ada masalah. Okey. Tapi jangan nanti saya tak ada. Rupa suara dah ada tu. Saya tak ada. Rupa suara ada. Okey, sila keluarkan tapak tangan nahi. Sila keluarkan tapak tangan baru, tapak tangan nahi. Tapi sebenarnya tapak tangan nahi ni saya dah bagi siap-siap dulu. Tapak tangan nahi Alright. Nahi apa? Larangan. Okey. Ataupun kalau tak ada tapak tangan nahi pun tak apa. Sila buka dalam nota kita itu cara-cara buat fi'il nahi. Ada tak? Dah bagi tu. Kejap Kak share. Cara-cara membuat fi'il nahi. Muka surat 2. Muka surat 2 tu nota yang sama. Mana ada Ustaz? Ada dalam buku nota yang tadi. Dalam Itu yang nota sama. Amar. Oh, dalam nota. Cara buat Amar belakang dia. Belakang dia. Dia buat terperanjat pula pagi ni. Yelah, kena cakap yang nota lama Ustaz. Nota yang sama ni, buku yang sama yang kita binding tu. Dekat depan tu cara-cara amal, belakang dia. Maknanya belakang cara-cara buat fi'il amar tu kita ada cara-cara membuat fi'il nahi. Okey. Hari ni kita nak belajar yang ni je. Dapat yang ni kita rehat seminggu. Okey. Okey, cuba lihat cara-cara membuat fi'il nahi. Alright. Okey, saya baca dulu satu-satu. Nanti kita jelaskan Cuba lihat pengenalan dia. Mukadimah dia. Dia punya introduction dia. Sebagaimana fi'il amar. Faham betul Sebagaimana fi'il amar, fi'il nahi juga dibuat daripada fi'il mudhari'. Jadi nak tak nak kena ambil mudhari'. Betul? Dekat situ dah ada. Dekat situ sampel dah ada, saya tulis saja. Tengok saya punya whiteboard ni saya tulis saja. Tapi benda tu semua dah ada kat situ. Okey. Tengok sini. Daripada zahaba yazhabu. Okey. Jadi zahaba tak payah ambil. Fi'il madhi jangan ambil. Kita ambil yang yazhabu. Sebab kalau pening ke, kalau rasa apa-apa ke, patah balik pada mukadimah tadi. Dia kata apa? Fi'il nahi dibuat daripada fi'il mudhari'. Jadi kalau kita bagi perkataan tu ada madhi, ada mudhari', jangan tengok madhi tu. Madhi itu sebagai panduan saja. Yang kita nak gunakan yang ini. Mudhari'. Okey, cuba lihat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama,
Jangan keliru dengan langkah amar. Amar pun kita buat daripada mudhari' juga. Tetapi beza amar dengan nahi, cuba lihat langkah pertama nak buat nahi. Dia kata apa? Tukarkan mudhari' asal. Ini mudhari' asal ni. Ini mudhari' asal. Mudhari' asal bunyi dia apa? Yazhabu. Betul? Ni. Ini jari ni. Tengok dekat atas whiteboard ni. Kecil jari keluar ni. Ada tanduk keluar ni. Ini jari kelengking atas sekali. Hua. Ini maknanya hua. Mudhari' asal hua lah. Dia suruh kita tukarkan mudhari' huwa kepada jari tengah atas sekali. Jari tengah atas sekali siapa? Awak seorang lelaki. Anta. Maknanya ubahkan ya kepada ta lah. Betul? Daripada yazhabu menjadi tazhabu. Okey. Daripada yazhabu sekarang sudah berubah kepada tazhabu. Alright. Okey tengok betul-betul ni. Takut kat sini okey ni. Kalau terbang naik kan dia terus hang pula. Yang kedua, langkah yang kedua, setelah kita tukar yazhabu kepada tazhabu, matikan baris huruf yang terakhir. Bu jadi apa? Daripada tazhabu berubah menjadi tazhab. Okey tazhab bawah sekali. Mati. Okey, asalnya yazhabu tukar tazhabu yang kedua. Yang ketiga kita matikan baris huruf yang terakhir, jadilah dia tazhab. Okey. Alright. Okey itu langkah yang kedua. Okey. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga very simple, kita hanya tambahkan huruf lam alif di awal perkataan. Tambahkan huruf lam alif di awal perkataan. Okey. Sila tambahkan huruf lam alif di awal perkataan. Tetapi jangan silap, lam alif yang kita tambah itu lam alif yang nombor 2. Bukan lam alif nombor 1. Nombor 1 pun lam alif juga. Okey. Tapi apa maksud lam alif pertama? Bukan. Tidak. Apa maksud lam alif kedua? Jangan. Dekat whiteboard ni? Jangan. Ada beza ke sama? Beza. Yang kita ni sekarang fa'il. Kita sekarang nahi ke nafi? Nahi. Yang pertama ni nafi dia panggil. Ini nafi. Ini yang kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan. Yang kita nak yang ini. Yang nak yang ni jangan. Sama je. Hati-hati. Okey. Yang ini katakan apa? Saya tidak merokok. Tidak. Jangan merokok.
Jadi yang ini nafi, yang ini adalah nahi. So yang kita nak apa dia? Jangan. Bukan tidak. Jadi tambahkan huruf lam alif di awal perkataan, jadilah dia apa? La tazhab. La tazhab. Okey. So kita dapat hasilnya apa? La tazhab. Tengok sini. Tengok whiteboard ni. So kita dapat hasilnya la tazhab. Okey. Alright. Sekali lagi dengar baik-baik. Bila kita dah dapat hasil yang ini, maknanya ini yang original version. Ini versi original. Jadi maksudnya apa? Okey. Jadi maksudnya apa? Dengar sini baik-baik. Madhi asal sini. Madhi asal huwa. Betul? Dia seorang lelaki. Mudhari asal jari kelengking atas juga. Dia seorang lelaki. Okey. Amar dah tak ada kelengking-kelengking. Tinggal 2 jari saja. Amar asal jari tengah atas sekali. Awak seorang lelaki. Nahi yang asal pun jari tengah atas sekali. Awak seorang lelaki. Maknanya kalau amar itu kita kata apa? Pergilah. Itu adalah arahan kepada awak seorang lelaki, jari tengah atas sekali. Larangan pun sama. Bila kita kata jangan pergi, itu bermaksud awak seorang lelaki jangan pergi. Okey? Awak seorang lelaki jangan pergi. Okey. Kemudian nota yang terakhir. Cuba tengok nombor 4. Cuba lihat nombor 4. Nota yang terakhir. Apa dia kata? Semua imbuhan akhir fi'il nahi adalah sama dengan imbuhan akhir fi'il amar. Tengok sini balik. Sini tengok sini. Tengok balik. Kita tinggal 2 jari sahaja. Yang pertama jari apa? Yang pertama jari telunjuk. Yang kedua jari telunjuk tengah. Yang ketiga jari telunjuk bawah sekali. Yang kedua jari okey. Jadi saya tulis balik di sini. Sini tengok sini. Kita hanya tinggal 2 jari sahaja. Jari telunjuk, jari tengah. Maknanya ini semua imbuhan yang ada pada nahi ini adalah sama macam imbuhan tapak tangan amar tempoh hari. Jari telunjuk untuk awak seorang perempuan anti, tambahkan ya di belakang. Ya mati sebelum ya baris bawah. Antuma tengah-tengah, telunjuk tengah-tengah, tambah alif. Sebelum alif baris atas, alif tak ada baris. Kemudian yang bawah sekali, jari telunjuk bawah sekali, antunna, awak semua perempuan. Tambahkan nun berbaris atas sebelum nun mati. Okey. Kemudian jari tengah atas sekali, kosong. Kenapa kosong? Sebab semua nahi yang asal masuk sini saja. Nahi yang asal nanti terus masuk sini automatik kan? Okey. Yang tengah pun sama, dua-dua ni. Tambahkan tambahkan alif di belakang. Sebelum alif baris atas. Kemudian yang bawah sekali, jari tengah bawah sekali. Antum, kamu semua. Tambahkan di hujung dia waw dan alif. Waw baris apa? Waw baris mati. Sebelum waw baris hadapan. Jadi maknanya apa? Maknanya imbuhan yang kita gunakan untuk fi'il nahi semua kita tambah di belakang. Dan semua yang kita tambah di belakang itu adalah sama macam imbuhan yang kita sudah ada di tapak tangan fi'il amar. Okey. Jadi ini adalah penerangan kali pertama untuk cara-cara membuat fi'il nahi. So kalau dah start rasa pening, dah start rasa mana pula air kopi tadi tak jumpa semula,
InsyaAllah kita Ustaz akan nak tanya ulang. satu. Takkan buat kopi. Masih tu apa Ustaz? Apa? Masih. Masih. Dalam fi'il amal tu ada masih. Maafi. Masih. Masih kat mana? Masih. Ya ha. Oh. Ayat. Fi'il amal, fi'il amal. Apa ayat dia? Masih. Masih itu gelaran untuk Nabi Isa tu. Al-Masih. Al-Masih. Itu gelaran untuk Nabi Isa. Habis kita nak tahu apa makna dia, tak gelaran je lah. Gelaran dia. Maknanya kita pakai gelaran itu untuk Nabi Isa. Dengan Dajjal pun kita pakai Al-Masih juga. Al-Masihid Dajjal. Al-Masih Isa sama. Okey, so nota cara-cara buat fi'il nahi kita akan ulang sekali lagi pada sesi yang akan datang. Kemudian insya-Allah nanti saya ingatkan saya nak bagi nota ayat Quran yang barulah. Ayat Quran yang baru untuk Satu lagi, nota la ya. tazkuru tu, yang fi'il nahi ni, la tazkuru tu, kalau saya tengok yang lain semua dia tulis jangan, tapi bila la tazkuru ni dia tulis sekejap, ingat. Tazkur. Sama, fish sama sekali. Ada tazkur. Okey. Kalau saya tengok apa dalam kamus dia tulis tidak ingat. Bukan kalau jangan ingat. Tak boleh semua saya cek semua jangan. Tapi yang la tazkuru ni dia cakap tidak ingat. Dia kat mana tu? Cakap kamus. Ni. Dalam internet dalam ni. Yang baru dapat ni Ustaz. Okey. Jangan dengar cakap dia. Jangan berimankan dia. Berimankan kelas kita. Sabar je lah. Tak ada Ustaz. Yang tidak tu disebab tambah ni tazkuru. Yang ni tazkur. Ada beza. Yes. Tak apa. Maknanya sekarang ni iman kita taklid yang ni dulu sebelum kita masuk mazhab-mazhab lain ataupun pendapat-pendapat lain. Kita ambil semua jangan. Macam janganlah. Kalau ada mazhab-mazhab lain tu beli earphone tutup je, jangan dengar. Cuma tunggu jangan. Nunggu arahan seterusnya. Confused. Jadi jangan dengarlah suara-suara yang akan mengganggu kita punya fokus kita. Jangan bagi orang lain confused. Okey, so insya-Allah nanti sehari dua saya akan saya settingkan dulu nota yang seterusnya. Tapi kalau siapa-siapa yang nak cuba buat latihan tu boleh buat tapak tangan kosong yang saya bagi tu. Kita buat dah. Saya jadi patutlah tanya dah habis buat tu yang segan-segan sikit tu. Dah buat. Dah buat tu yang kita suspend nak reject tu mana. Ustaz, untuk orang yang belum buat, Ustaz beri the first one yang latas school tu, Ustaz beri the full apa ni? Kita buat sama-sama sampai contoh. Okey, nanti saya post dalam grup. Okey. Saya post dalam grup yang dah saya buat tu Saya akan buat satu tapak tangan, saya post. Satu tapak tangan tu dalam RM55 lah. Satu tu dia. Allah. That is very short. Royalty. Dia tambah dengan copyright semua sekali, dia mahal sikit. Dia ada charge sikit lah copyright. Tak apa, nanti saya postkan insya-Allah. Okey. So kita jumpa sesi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Pagi